Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin al-karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanata wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita bertemu lagi dalam majlis pembacaan kitab Safinatun Najah Bima Yajibu 'ala al-'abdil Maulah, karangan Al-Syekh Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Tanah Abang, Jakarta, Indonesia, walaupun beliau berasal daripada Yaman. Semoga Allah memberkati beliau, para guru beliau, para murid beliau dan semua yang telah terlibat sehingga sampai kitab ini kepada kita. Dan semoga Allah juga memberkati mereka yang membaca kitab beliau, yang mendapat manfaat daripada kitab beliau, yang menghuraikan kitab beliau. Dan semoga kita semua dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala biiznillah Subhanahu Wa Taala. Amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita masih di dalam perbahasan tentang tayamum. Kita agak lama sedikit dengan tayamum ni. Jadi pertemuan kita sebelum ini kita telah masuk kepada tajuk berkenaan dengan syarat-syarat bagi tayamum, iaitu ada 10 syarat tayamum. Kita telah mempelajarinya sebanyak 5 syarat seingat saya. Kita masuk syarat yang ke-6 kalau saya tak silap pada hari ini. Kita telah meneliti 5 syarat yang awal, iaitu yang pertama, tayamum adalah dengan menggunakan debu tanah. Syarat yang kedua, debu tanah itu adalah debu yang suci. Syarat yang ketiga, debu tanah itu bukan debu yang musta'mal. Syarat yang keempat, tidak ada benda lain yang bercampur dengan tanah. Syarat yang kelima, orang yang bertayamum itu mesti dia mempunyai niat untuk memindahkan tanah ataupun debu tanah daripada tempat asalnya ke anggota muka. Maknanya dia ada niat untuk memindahkan debu tanah. Itu 5 syarat yang telah kita pelajari sebelum ini. Jadi pada hari ini kita akan masuk kepada syarat yang ke-6 dan seterusnya lah, biiznillah subhanahu wa ta'ala. Apapun kita baca terlebih dahulu matan kitab Safinatun Najah dalam bahasa Arab, iaitu pada hari ini kita akan masuk syarat yang ke-6. Saya bacakan matan daripada awal, iaitu di muka surat yang ke-36. Qala Sayyidina Al-Imam Salim Ibn Abdullah Ibn Sa'd Ibn Abdullah Ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu bisanadina ilaihi faslun syurutut tayammumi 'asharatun ayyakuna biturabin wa ayyakuna turabu tahiran wa alla yakuna musta'mala wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu wa an yaqsidahu. Ini telah kita pelajari sebelum ini. Dan pada hari ini kita akan masuk bermula daripada matan yang berbunyi wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain wa an yuzila an-najasata awwala wa an yajtahida fil qiblati qablahu wa an yakuna at-tayammum ba'da dukhulil waqti wa an yatayammama li kulli fardin. Kita akan masuk syarat yang ke-6, iaitu pada teks yang berbunyi wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bi darbatain. Surat yang ke-38. Ke-6, orang yang bertayamum hendaklah menyapu mukanya dan kedua-dua tangannya dengan 2 kali tepukan ke atas debu tanah. Okey.
sebagaimana kita semua sedia maklum, anggota tayamum hanya dua, iaitu muka dengan tangan. Muka iaitu seluruh muka, seluruh bahagian yang kita wajib membasuhnya sewaktu berwudu. Jadi bahagian itu jugalah mesti diratai dengan debu sewaktu kita bertayamum. Yang kedua iaitu bahagian tangan yang wajib juga dibasuh ketika berwudu. Ini ada khilaf sikit lah di kalangan mazhab kita dengan mazhab sebagian para ulama. Ada yang mengatakan hanya pergelangan tangan sahaja, tapi mazhab kita berpandangan bahawa tayamum sama seperti wudu dari sudut seluruh bahagian yang wajib dibasuh ketika berwudu, bahagian itu juga wajib diratakan, disapu dengan tanah sewaktu kita bertayamum. Jadi apabila begitu, ada juga beza di antara wudu dengan tayamum. Sebab dalam tayamum disyaratkan, disebabkan dia ada dua anggota saja, maka tanah pula mesti diambil sebanyak 2 kali. Maknanya kalau kita boleh mengambil semua debu tanah hanya dengan sekali tepukan ke atas tanah, kemudian dengan sekali tepukan itu kita berjaya menyapu seluruh wajah kita dengan seluruh tangan kita, tidak sah wudu itu lagi. Tayamum itu masih belum sah. Sebab syarat sah dia adalah hendaklah tanah itu diambil sebanyak 2 kali. Bererti ada 2 kali tepukan ke atas tanah. Okey. Jadi dia agak menarik sedikit kerana syarat ini diwajibkan dalam mazhab kita. Kalau sekali tepukan saja kita berjaya menepuk debu tanah dengan sekali tepukan. Contohnya tuan-tuan, saya ada katakan sejadah begitu, kemudian saya hempuk sejadah saya ke atas tanah yang berdebu, lalu akhirnya debu berpindah ke sejadah saya. Jadi seluruh sejadah saya sudah berdebu. Sekali tepuk je. Lalu saya ambil sejadah saya, di bahagian tempat sujud contohnya, saya jadikan itu sebagai debu yang akan saya ratakan ke seluruh wajah saya. Kemudian bahagian sejadah yang saya biasa dipijak tu, tempat bahagian kaki pula debu di kawasan itu saya sapu seluruh tangan saya, kanan dan kiri. Sah ke tayamum itu? Jawapannya tidak sah. Habis kena buat apa? Kena tepuk sekali lagi. Tapi nak sapu apa pula? Sapulah apa bahagian tangan sekalipun, atau satu jari sekalipun. Padahal kita telah pun meratakan seluruh tangan kita dengan debu. Tetapi walaupun begitu, syarat dia selain daripada seluruh wajah dengan tangan disapu seluruhnya, dalam mazhab kita disyaratkan mesti tepukan kali kedua tu mesti ada. Jadi bila saya tepuk sekali lagi, saya nak sapu apa? Sapulah walau satu jari sekalipun. Yang pasti seluruh wajah dan tangan telah disapu dengan debu. Yang kedua berlaku 2 kali tepukan. Okey. Tapi kebiasaan kita bila bertayamum memang kita akan tepuk 2 kali lah, sebab biasanya kita bertayamum menggunakan telapak tangan sebagai alat untuk memindahkan debu. Biasanya kita akan tepuk kedua telapak tangan kita ke atas tanah, lalu tangan kita kedua-duanya sudah berdebu. Untuk kita raup seluruh wajah kita dengan satu tangan susah juga. Lalu kita pun, macam saya buka mata, saya akan meraup seluruh wajah saya dengan debu tersebut. Saya sapu gini contoh. Okey, selesai. Satu kali tepukan, maknanya wajah sudah selesai. Lalu untuk tangan, saya mesti akan tepuk sekali lagi. Itu kalau kita menggunakan tangan, menggunakan telapak tangan sebagai alat untuk memindahkan debu, itu yang biasa je lah. Maka memang tidak akan timbul isu berapa kali tepuk. Memang kita akan tepuk 2 kali. Bahkan saya silap hari bulan mungkin kita tepuk berkali-kali. Lebih tak ada masalah. Tepuk sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali tak ada masalah. Tetapi
sekurang-kurangnya berlaku 2 kali tepukan. Jadi saya setelah menyapu muka tadi, saya tepuk tangan sekali lagi. Setelah telapak tangan saya ni, saya kalau debu yang ada tu saya buang dulu sebab debu tu mustakmal. Saya ambil debu yang baru, kemudian saya akan sapu tangan saya seluruhnya. Satu lagi. Okey, selesai. Lain dia akan berlaku 2 kali tepukan. Tetapi yang dibincangkan oleh para ulama, macam mana kalau satu orang tu tepuk sekali saja, sah atau tidak tayamumnya? Gambaran kepada masalah ni macam saya sebut tadi. Kalau satu orang dia hempuk sejadah dia yang luas tu, dia bentangkan sejadah dia ke atas tanah, lalu seluruh sejadah dia ataupun serban dia tadi telah terkena debu. Jadi dia boleh menggunakan debu yang ada di sejadah dia atau di serban dia tadi untuk menyapu seluruh wajah dengan telapak tangannya. Sedangkan hentakan ke atas tanah untuk mengambil tanah itu hanya berlaku sekali saja. Jadi ketika ini tidak sempurna lagi tayamumnya. Kalau dia terus sembahyang, sembahyangnya tidak sah kerana tayamumnya tidak sah lagi. Sebab tu kalau tuan-tuan baca di bahagian nota kaki tu, saya tulis sedikit komentar di bahagian nota kaki. Saya tulis, maka sekiranya orang yang ingin bertayamum menepuk kain serbannya yang lebar ke tanah yang berdebu, lalu dia menyapu seluruh mukanya dengan sebahagian debu yang melekat di hujung pertama serbannya. Seterusnya dia menyapu pula kedua-dua tangannya dengan debu yang ada di hujung kedua bagi serbannya. Tayamum tersebut adalah tidak sah. Sebab apa? Hanya sekali tepukan, walaupun seluruh wajah dan tangan telah disapu dengan tanah. Tetapi disebabkan hanya berlaku satu tepukan, maka tidak sah tayamum ini. Kerana yang berlaku hanyalah satu tepukan ke atas tanah sahaja. Yang ada hanya sekali tepukan. Sedangkan disyaratkan mesti sekurang-kurangnya 2 kali tepukan. 2 kali pengambilan tanah. 2 kali pengambilan tanah. Maka dalam situasi ini, maka dia hendaklah menepuk sekali lagi serbannya ke atas tanah, lalu dia menyapu tangannya sekali lagi, sekalipun yang disapu untuk kali yang kedua ini hanyalah 1 jari. Dia sapu muka dah selesai, main tinggal lagi tangan lah. Tangan pun kira-kira dah selesai dah. Seluruh tangan sudah disapu dengan debu. Tetapi masalahnya hanya sekali tepuk. So kena tepuk sekali lagi. Kemudian debu yang diambil untuk tepukan kali kedua tu sapulah ke mana-mana bahagian di tangannya. Atau di sini disebut, sekalipun yang disapu untuk kali yang kedua ini hanyalah 1 jari. Ketika itu barulah tayamumnya sah. Ini disebut di dalam kitab Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri. Dalam buku yang ni saya pernah bawa buku ni. Buku ni antara buku rujukan penting juga dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dalam bentuk yang ringkas. Kalau yang panjang banyak lagi lah. Ada kitab Al-Majmu', ada kitab Mughnil Muhtaj, ada kitab Rawdatul Talibin dan kitab-kitab fiqh yang lain. Yang kesemuanya adalah merupakan kitab fiqh berdasarkan aliran kefahaman Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhahu. Jadi selesailah syarat yang ke-6. Kita pergi kepada syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7 yang disebut di dalam kitab ini, wa ayyuzilan najasata awwala. Yang diterjemahkan kepada ke-7, orang yang ingin bertayamum hendaklah menghilangkan najis yang tidak dimaafkan yang ada pada mana-mana anggota badannya terlebih dahulu sebelum dia bertayamum. Ini juga ada perbezaan di antara wuduk dengan tayamum. Kalau kita berwuduk, satu orang contoh dia qada hajat, okey, atau katakan ialah mungkinlah dia qada hajat, kemudian entah macam mana dia sampai dia tak basuh kemaluannya. Dia dah qada hajat, dia tak basuh kemaluannya, udah kering, dia tak basuh. Kemudian dia pun pakai seluar contohnya, dalam keadaan telah kering. Tak kira lah kering tak kering itu sebenarnya tak kisah Tapi kita ambil contoh kering lah, mudah-mudahan nampak Lalu akhirnya dalam keadaan dia masih lagi menanggung najis itu, dia berwuduk.
Sah atau tak sah wudunya? Sah. Wudunya adalah sah. Maksudnya dia mengangkat hadas pada muka, tangan, kepala dan kaki itu sah. Maknanya hadas kecil yang ada di wajahnya, di tangannya, di kepala dan kakinya telah diangkat, iaitu telah dihilangkan, telah dibersihkan dengan sebab dia telah berwudu. Cuma dalam situasi ini dia tak boleh nak buat apa jugalah. Dia nak buat apa? Dia nak sembahyang. Dia nak sembahyang macam mana? Dia masih menanggung najis. Jadi dia kena menghilangkan najis. Jadi kalau contoh dalam situasi ini, dia kata, baru teringat tak basuh lagi. Kalau contoh dia tidur malam, bangun-bangun dah basah, dia terkencing, mimpi dia pergi mandi sungai mana-mana, kemudian sedar-sedar dah basah. Dia kata tak apalah, nantilah. Dia sambung tidur contohnya, dia bangun-bangun dah kering. Kemudian katakan dia terlupa atau dia ingat dia saja contoh. Kemudian dia nak solat, dia kata macam mana nak sembahyang, masih lagi menanggung najis. Dia dah selesai berwuduk. Jadi wuduknya sah. Cuma dia ketika ini perlu untuk membersihkan jasadnya yang terkena najis tu. Kalau dia pakai sarung tangan contoh, dia pakai sarung tangan, kemudian dia membersihkan kedua kemaluannya atau kawasan yang terkena najis itu dengan lapik, dia pakai sarung tangan contohnya, maka wuduknya sah dan tidak terbatal wuduk. Okey. Atau dia corah air begitu, dah kering, dia corah begitu tanpa dia menyentuh. Sebab antara perkara yang membatalkan wuduk adalah sekiranya seseorang itu memegang kemaluannya tanpa lapik. Jadi dalam situasi ini wuduk adalah sah. Tetapi dalam tayamum tidak boleh begitu. Kerana para fuqaha kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i membezakan di antara wuduk dengan tayamum. Kata para ulama kita, tayamum itu adalah dhaif, satu ibadah yang berstatus lemah. Dia tidak sekuat wuduk. Jadi sebab itu kadang-kadang ada benda boleh dibuat ketika berwuduk tapi tidak boleh dibuat ketika bertayamum. Contoh, dalam berwuduk tak disyaratkan kita kena berniat untuk memindahkan air ke wajah. Contoh, satu orang sembuh kita dengan air, kita boleh terus berniat ketika itu yang kita ingin mengangkat hadas kecil di wajah kita. Boleh? Tapi dalam tayamum macam yang kita bincangkan sebelum, tak boleh. Kalau satu orang dia berdiri di kawasan angin sedang bertiup, lalu akhirnya wajahnya sudah terkena, telah disentuh oleh debu, maka ketika itu dia tidak boleh berniat tayamum. Sebab apa? Sebab debu terus datang ke muka dia. Melainkan dia halakan kedua telapak tangannya ke arah angin sehingga kedua telapak tangannya sudah penuh dengan debu. Dalam keadaan dia berniat, dia nak mengambil debu dengan kedua telapak tangannya, masa tu barulah dia boleh berniat tayamum dengan meratakan debu yang sudah ada di telapak tangannya itu ke wajahnya. Jadi ada beza. Kenapa dibezakan? Fuqaha kita dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i mendapati bahawa tayamum itu satu ibadah yang lemah, tidak seperti wuduk yang kuat. Maka dengan sebab itu ada beberapa syarat tidak boleh berlaku pada tayamum, walaupun boleh berlaku beberapa syarat yang mesti ada dalam tayamum dan tidak disyaratkan kena ada dalam wudu. Jadi dalam tayamum, katakan dalam kes tadi, orang tadi dia bangun terlewat, dia bangun dalam keadaan dia rupanya terbuang air ketika dia sedang tidur. Kemudian dia bertayamum sebelum dia menghilangkan najis yang ada di tubuhnya. Tak kira sebenarnya bukan pada kemaluan saja, pada mana-mana bahagian tubuhnya. Maka tayamum itu tidak sah. Tak macam wuduk. Tayamum itu tidak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia disyaratkan dalam tayamum, sebelum dia bertayamum, dia kena pastikan jasadnya tidak menanggung sebarang najis. Jadi sebab itu dalam situasi dalam syarat yang ketujuh ni, orang yang ingin bertayamum dalam keadaan dia masih menanggung najis, dia kena menghilangkan najis tersebut daripada tubuhnya terlebih dahulu. Setelah dia menghilangkan, iaitu dia membersihkan tubuhnya daripada najis, barulah dia boleh bertayamum. Cuma dalam situasi kalau seseorang itu bernajis dalam keadaan dia bertayamum sebab tak ada air, dia nak buat macam mana? Dia tak boleh buat apa.
Sebab kalau najis itu sudah kering, memang dia kena guna air untuk menghilangkan najis. Dia mesti menggunakan air untuk menghilangkan najis. Kalau najis itu masih basah pada kemaluannya, tak ada masalah lah, dia boleh guna batu, dia boleh guna tisu contohnya. Tapi katakan najis itu sudah menceceh, dia sudah mengalir sampai kena ke peha dia contoh, mau tak mau dia kena guna air juga. Kerana macam yang telah kita pelajari sebelum ini, syarat menggunakan batu hanya sekiranya najis itu masih berada pada kawasan kemaluan saja. Itu kalau dia buang air kecil, maafkan saya, air kencing dia masih belum melepasi hasyafahnya, iaitu kepala kemaluannya. Kalau dia qada' dia buang air besar, maknanya najisnya masih belum melepasi kawasan yang kalau dia berdiri itu tertutup. Kalau dia duduk bertenggung, terkeluar. Kawasan lubang kemaluan belakangnya yang akan terbuka dan tertutup kalau dia berdiri dan juga duduk. Dan kalau dah terkena punggung atau terkena peha, mau tak mau kena guna air. Jadi dalam situasi kalau dia boleh menghilangkan, kalau dia bertayamum kerana tak ada air, di sini dia akan bermasalah. Dia nak buat macam mana? Dia tayamum pun tak sah, sebab dia masih menanggung najis. Dia masih menanggung najis. Jadi dalam situasi ni kalau berlaku sungguh, saya pribadi tak tahu jawapannya. Nanti saya akan cuba rujuk dalam kitab apa dia nak kena buat. Adakah dia tayamum juga walaupun dia menanggung najis, atau macam mana? Itu kalau tak ada air. Kalau tak ada air, memang saya tak tahu apa jawapannya. Sebab isunya tayamum ni tak sah dalam keadaan dia nak solat. Masuk waktu dia nak sembahyang, tayamum tak sah. Dia nak kena buat macam mana? Dia kena tayamum walaupun ada najis, sebab dia tak mampu nak menghilangkan najis. Nak buat macam mana? Atau dia tak boleh tayamum sebab tayamum sendiri tidak sah. Maknanya nak kena buat apa? Dia sembahyang walaupun tidak ada air, dan walaupun dia tidak berwuduk dan bertayamum. Wallahu a'lam mana satu jawapannya. Saya akan cuba merujuk dalam kitab dalam situasi ini. Tapi kalau dia bertayamum kerana bukan masalah air tak ada, tapi masalah sakit, yang ni memang boleh tak timbul masalah. Maknanya dia hilangkan najis lebih dahulu, kemudian baru dia bertayamum. Ala kulli hal, saya akan cuba tengok dalam kitab. Kalau disentuh perbahasannya, sekiranya dia menanggung najis dalam keadaan dia mahu bertayamum, dia nak kena buat macam mana? Adakah dia terus salat tanpa tayamum sebab tayamum dia tidak sah, atau maknanya dia tayamum juga walaupun menanggung najis, dan dia sembahyang juga walaupun solat ni juga itu istilahnya kena qada semula lah istilah. Nanti kita akan cuba rujuk, harap ada disentuh dan dinyatakan dalam kitab-kitab. Sebab kadang-kadang masa kita baca terfikir satu masalah, kita nak cari itu jenuh juga. Sebab kita kadang-kadang masalah tu dia hanya adalah kitab-kitab yang besar, kitab-kitab yang besar baru dibincangkan. Tapi biasanya akan adalah, cuma kena cari sikit. Yang lebih menarik biasanya masalah-masalah ni dia akan terkeluar masa kita tengah belajar. Masa saya study seorang-seorang tak terkeluar masalah ni. Tapi bila kita mula membaca dengan tuan-tuan, barakah majlis ilmu ni, kadang-kadang keluar satu masalah, 2-3 masalah yang kita tak tahu jawapan ni. Bagus tu. Jadi ada benda yang kita boleh cuba rujuk semula. Okey, soalan yang ditanya, subhanallah. Fadil Ustaz, kita tanya soalan. Ni soalan betul-betul datang dari Maghribi ni kan. Subhanallah. Okey. Satu orang suami isteri berada di padang pasir. Mereka orang kata jauhlah safari sahara kan. Habis orang kata apa, berjalan di padang pasir, naik 4x4 kan. Saja nak menjelajah di padang pasir. Bila tidur pasang kemah, pacak kemah tidur gitu. Dan akhirnya mereka mahu bersama.
Bila bersama, air tak ada. Bila air tak ada, dia orang nak sembahyang. So dia kena buat apa? Dia kena bertayamum. Cuma saya faham di sebalik soalan ini adalah, biasanya bila kita bersama suami isteri ni, dia akan keluar najis sebelumnya, iaitu air mazi. Kita akan keluar air mazi terlebih dahulu sebelum keluar air mani. Jadi jasad kita sudah bernajis. Dalam keadaan air tak ada, dia akan pergi kepada masalah yang kita bincangkan sekarang, yang saya tak tahu jawapannya itu. Dia menanggung najis, air tak ada, dia nak buat macam mana? Adakah dia mesti sembahyang? Cuma macam mana? Adakah dia sembahyang dalam keadaan dia bertayamum sebab dia berhadas besar? Jadi kalau dia berhadas besar dalam keadaan tak ada najis, contoh dia terbangun tidur, tengok-tengok dia sudah keluar air mani, itu insya-Allah tak ada air mazi sebelumnya. Jadi dia boleh terus dalam situasi ini senang, dia terus boleh bertayamum. Dia sapu muka dengan tanah, sapu tangan dengan tanah, dia terus sembahyang. Dia berniat untuk mengharuskan solat. Jadi dia berhadas besar, dia nak sembahyang, ikutnya tak boleh. Jadi dia bertayamum dengan niat untuk mengharuskan solat. Jadi ketika ini dia boleh terus sembahyang dan tak ada masalah. Dan kalau dia dalam situasi tadi, dia di padang pasir, itu ditanya orang tempatan, ada air tak di sini? Mana ada, orang kata dah lama pun di padang pasir. Ini bukan padang agut, di padang pasir. Jadi memang tak ada air. Jadi kalau begitu, dia balik ke Malaysia nanti, dia tak perlu qada. Sebab semua solat yang dia lakukan dalam keadaan bertayamum tadi, dia tidak perlu untuk qada. Sebab kawasan itu memang kawasan tiada air biasanya. Jadi tak ada masalah kalau dia bertayamum dalam keadaan tidak bernajis. Cuma bila bersama suami isteri, biasanya akan ada najis yang keluar terlebih dahulu. Jadi ketika itu dia pula nak mandi, air dah habis, ataupun ada lagi tapi standby untuk dia minum sepanjang 5 hari lagi perjalanan dia sepanjang padang pasir itu. Kalau dia mandi udah tak ada air, udah qalu, jadi susah. Jadi ketika itu dia nak buat macam mana? Dia tunggu, dia simpan air yang dia ada, dan dia tidak gunakan untuk berwudu atau nak mandi. Apa dia nak buat? Nak minum je. Jadi ketika itu dia perlu untuk nak buat kena macam mana? Sepatutnya dia kena hilangkan najis. Kalau air yang ada tu cukup-cukup, bolehlah sekadar untuk mandi tak lepas. Tapi kalau nak hilangkan najis boleh. Okey, dia hilangkan najis dengan air tersebut. Tapi katakan dia dia bersama dengan isteri tadi dan akhirnya air mazinya sudah terkena. Kalau masih pada kemaluan senang. Sebab apa? Sebab dia boleh menghilangkan najis yang ada pada kemaluannya itu dengan istinja dengan batu. Tapi katakan air mazinya sudah meleleh sehingga terkena ke paha, maka ketika itu kalau ikutnya dia kena bersihkan dahulu. Dia kena bersihkan dengan air, sebab najis itu sudah melepasi kawasan kepala kemaluannya. Jadi dia kena buat macam mana? Dia tengok air yang ada cukup tak untuk minum, lepas. Dia kata lepas. Untuk minum banyak lagi, maknanya untuk sekadar membasuh bahagian yang terkena air mazi itu boleh. Ketika itu dia bersihkan terlebih dahulu jasadnya dengan air tersebut. Bahagian terkena najis air mazi tadi dia bersihkan, kemudian dia bertayamum. Cuma masalah akan timbul kalau air yang ada cukup-cukup untuk minum sahaja. Maka ketika itu dia tidak boleh menghilangkan najis dengan air. Kalau tidak, dia akan membawa kepada kemudaratan nyawa dia. Dan dia nak sembahyang. Masa ni macam mana caranya? Saya tak tahu jawapannya. Sebab isunya adalah isu yang sama. Dia bernajis. Dalam asasnya tayamum tidak sah kalau dia bertayamum dalam keadaan masih menanggung najis. Dalam masa yang sama, dia pula ketika ini nak hilangkan najis, air yang ada tak cukup. Bahaya kepada dia kalau dia guna air untuk menghilangkan najis. Maka ketika ini apa yang dia kena buat? Jawapannya saya tak tahu. Bila tak tahu, orang ni kalau nak musafir berdawai, dia tengok air tak bercukup, tak apalah, nanti. Atau sewaktu dia bersama itu, dia kena pastikan najis mazi itu tidak meleleh. Dia buatlah macam mana pun, yang pasti air mazi itu tidak meleleh keluar daripada kawasan yang sepatutnya.
Supaya apa? Supaya dia boleh istinja. Sebab di barang pasir insya-Allah ada batu. Biasanya akan ada batu. Atau kalau dia rasa air tak lepas, kalau tak lepas maknanya kena tahan sekejap lah. Sebab ketika itu dia akan bermasalah segi fiqh. Saya tak tahu lagi jawapan dia. Kalau dah tahu jawapan tak ada masalah. Dia tahu nak buat macam mana. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rasulullah SAW ajar kita satu konsep. Dalam kita belajar fiqh ni, kadang-kadang ada benda kita tak tahu jawapannya. Dan dalam masalah fiqh kita tak boleh mereka. Sebab yang boleh mengeluarkan hukum hakam daripada Al-Quran dan juga hadis hanyalah golongan fuqaha, bukan saya. Orang macam Al-Imam Al-Syafi'i, yang otak macam Imam Syafi'i begitu, baru mampu, baru layak. Jadi bila kita tak tahu jawapannya dalam masa yang sama waktu suntuk, maka Nabi ajar kita satu konsep, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang akan menyangsikan kamu, yang akan menyebabkan kamu tak pasti. Tinggalkan perkara tu, pergi kepada yang pasti. Jadi kita terus buat kesimpulan. Sekarang ni saya tak tahu hukum, so saya nak buat macam mana? Elakkan daripada melakukan kesangsian tu dengan kita melakukan tindakan yang tidak ada kesangsian dari sudut hukum. Dipanggil tarkus syubhat, meninggalkan benda syubhat. Ini diajar oleh Rasulullah SAW kepada kita secara umum. Nak timbul masalah buat, boleh ke tak boleh, boleh ke tak boleh, jangan buat dulu. Sebab tak tahu nak penyelesaian ni macam mana. Kalau dah tahu, tak ada masalah. Kita dah tahu penyelesaian macam mana. Ala kulli hal, saya nak kena rujuk masalah ni betul-betul, InsyaAllah. Sebab bagus juga. Sepanjang kita belajar dengan masyayikh, tak terfikir soalan. Tapi bila kita dah mula membaca kitab kepada masyarakat, soalan daripada masyarakat ni sebenarnya sangat membantu. Alangkah elok kalau masyarakat ni juga ada sewaktu kami menadah dengan syekh dulu. Jadi senang. Kadang-kadang kita tak terfikir soalan begini. Tapi bila kita duduk sama-sama dengan para asatizah, sama-sama kita membaca, dia keluar Tuhan bagi masa tu. Tapi jawapan dia tak tahu. Jadi kita boleh rujuk semula biiznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita pergi kepada syarat yang ke-8. Wa ay yajtahida fil qiblati qablahu. Ke-8, orang yang ingin bertayamum sekiranya dia tidak tahu arah kiblat. Sebab tujuan dia bertayamum untuk tujuan apa? Biasanya untuk tujuan solat. Tapi kalau dia bertayamum sebab dia nak memegang Al-Quran, syarat ni tak adalah. Sebab tayamum, sewaktu kita bertayamum tu kita boleh berniat untuk mengharuskan apa sahaja yang tidak boleh dilakukan kalau tidak orang itu berwudu. Kalau dia bertayamum supaya nak baca Quran, tak lepas. Melainkan kalau dia berhadas besar, dia berhadas besar kemudian dia nak baca Quran, jadi dia bertayamum sebelum dia membaca Al-Quran. Sebab orang yang berhadas tidak boleh membaca Al-Quran ketika dia sedang berhadas. Tapi kalau dia tidak berhadas besar, dia hanya berhadas kecil, kemudian dia bertayamum dengan niat untuk membaca Al-Quran, tak lepas. Tak sah tayamum tadi. Kenapa? Kerana membaca Al-Quran tidak disyaratkan mesti berwudu. Tapi kalau nak memegang mushaf, boleh. Jadi dia katakan dia bertayamum. Kenapa nak bertayamum ni? Dia pun niat, saja aku bertayamum sebab aku nak pegang mushaf, supaya aku diizinkan untuk memegang mushaf. Maka dia pun bertayamum, sapu muka, sapu tangan. Maka syarat yang ke-8 ni memang tak berlakulah untuk dirinya. Cuma biasanya orang bertayamum sebab nak melakukan solat. Maka kerana itulah diletakkan syarat yang ke-8. Orang yang ingin bertayamum sekiranya dia tidak tahu arah kiblat, dia hendaklah berijtihad. Dia hendaklah cuba agak-agak melihat kepada petanda-petanda dia agak dia di mana. Kalau dia di sini, sepatutnya di mana arah kiblat. Dia kena buat kajian sikitlah berdasarkan kemampuan yang dia ada. Dia hendaklah berijtihad. Azan dulu.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Okey, syarat yang ke-8, orang yang ingin bertayamum sekiranya dia tidak tahu arah kiblat, dia hendaklah berijtihad dalam menentukan arah kiblat sebelum tayamum dilakukan. Okey, maknanya berdasarkan kitab Safinatun Najah, kalau seseorang itu ingin bertayamum dengan tujuan nak melakukan salat, sebelum dia bertayamum dia kena tahu dulu mana arah kiblat. Tapi macam kita yang bukan bermusafir tak ada masalah, kita tahu terus arah kiblat. Jadi tak perlulah syarat yang ke-8 ini kerana kita sudah mengetahui arah kiblat, maka tak perlu untuk kita berijtihad sekali lagi. Cukup dengan apa yang kita telah tahu sebelum ini, bahawa arah kiblat arahnya begian-begian. Tapi perkara ni berlaku kalau kita bermusafir. Biasanya orang akan bertayamum sebab tak ada air. Bila tak ada air biasanya dia musafir. Jadi kalau dia bermusafir, dia pula tak tahu mana arah kiblat, sebelum dia bertayamum, dia hendaklah mengetahui terlebih dahulu arah kiblat secara sangkaan kuat dia. Dia kena tengoklah dia berada di mana, dia kena bayangkan. Dia tanya orang ke. Yang pasti dia kena tahu dulu arah kiblat, sama ada secara yakin atau secara zon. Dia tak syarat kena yakin 100% arah kiblat mana. Kalau berat hati dia kata, berasanya setelah saya cuba membayang-bayangkan kita di mana, saya menengok bintang apa semua, insya-Allah arah kiblat ke sini. Contoh, sini arah kiblat. Maknanya ketika itu dia dah boleh bertayamum sebab dia sudah
mengetahui arah kiblat walaupun dia tidak mengetahuinya secara pasti. Cumanya tuan-tuan yang dirahmati Allah, syarat yang ke-8 ini ada pandangan lain dalam mazhab kita juga. Kalau kita lihat dalam kitab Mughnil Muhtaj, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab Mughnil Muhtaj menyatakan bahawa syarat ini bukanlah satu syarat. Maknanya, menurut Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, seseorang yang bertayamum, tayamumnya sah walaupun ketika dia bertayamum itu dia tidak mengetahui arah kiblatnya sebenarnya di mana. Baik, kalau dia tayamum dulu, lepas tayamum masa nak sembahyang baru dia kaji sekejap. Tayamum dah, dia kata sekarang nak sembahyang tak tahu kiblat. Dia baru nak cari kiblat selepas dia selesai bertayamum. Kalau ikut Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, sah tayamum tadi. Kalau ikut Al-Imam Salim Ibn Abdullah, tak sah tayamum tadi. Maknanya ini di antara contoh masalah fiqh yang mazhab kita sendiri ada dua pandangan. Jadi maknanya kita belajar sini, kalau ikut Al-Imam Salim, Syekh Salim Ibn Abdullah dalam kitabnya Safinatun Najah menyatakan hendaklah seseorang itu mengetahui terlebih dahulu arah kiblat sebelum dia bertayamum. Kalau tidak, tayamumnya tidak sah. Tapi setelah kita melihat kitab-kitab lain, contohnya kitab Mughnil Muhtaj, Al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini menyatakan tayamum seseorang itu sah sekalipun sewaktu dia bertayamum dia belum tahu lagi mana arah kiblat. Jadi ini di antara contoh masalah yang dalam mazhab kita sendiri ada perbezaan pandangan. Dan bahkan sebenarnya kalau kita mempelajari satu hari nanti, insya-Allah, moga Allah Taala rezekikan kita baca kitab yang agak tinggi, contoh macam kitab Minhajul Talibin karangan Al-Imam An-Nawawi, tuan-tuan akan jumpa setiap masalah biasanya akan ada dua pendapat. Biasanya begitu. Sama ada dua pendapat itu Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat, atau dua pendapat itu bukan pandangan Imam Syafi'i. Kerana Al-Imam Asy-Syafi'i kebetulannya tidak mengeluarkan pandangan dalam isu itu. Sebaliknya para ulama selepas beliau dalam mazhab kita dipanggil Ashabul Wujuh, seperti Al-Imam Al-Ghazali, contohnya Imam Al-Muzani, ulama-ulama besar dalam mazhab kita ini, mereka telah membuat satu tindakan, iaitu mereka menggunakan konsep cara pemikiran Al-Imam Asy-Syafi'i, lalu mereka mengkaji kalaulah Imam Syafi'i masih hidup, agak-agak apa pendapat beliau dalam isu ini berdasarkan cara fikir Al-Imam Asy-Syafi'i. Lalu akhirnya mereka mengatakan, bagi pandangan kami, kalau Imam Syafi'i masih ada, dalam isu yang Imam Syafi'i tak jawab ni, Imam Syafi'i akan jawab gini. Jadi kalau ada dua pandangan, maka ketika itu diiktibar ada dua pendapat dalam mazhab kita dalam menentukan agakan terhadap pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi biasanya dalam mazhab kita akan ada dua pandangan, mungkin tiga dalam isu-isu yang pelbagai. Cuma peringkat awal kita baca kitab begini, kita baca secara asas dulu supaya kita tahu konsep asas dia apa. Banyak pendapat yang dianggap sebagai pandangan standard dalam mazhab kita apa. Kemudian setelah kita baca kitab lebih tinggi, baru kita akan berkenalan dengan pelbagai pandangan-pandangan lain. Yang pandangan yang standard tu macam yang kita belajar sekarang ni, cuma pandangan yang lain itu sebagai orang kata maklumat tambahan kepada kita bahawa dalam mazhab kita sendiri ada pelbagai pandangan dari sudut fiqh. Baik, syarat yang ke-9, tayamum hendaklah dilakukan setelah masuk waktu salat. Ini syarat. Ini adalah syarat yang ditetapkan. Sebab orang bertayamum kerana ada keperluan. Kalau ini juga tayamum kalau nak solat lah. Kalau tayamum dengan sebab nak katakan dia berhadap besar, dia nak baca Quran, tak disyaratkan syarat yang ke-9 ini. Tak disyaratkan syarat yang ke-9 ini. Tapi syarat ke-9 ini bagi mereka yang bertayamum dengan tujuan nak solat. Jadi sebelum dia nak bertayamum, waktu kena masuk dulu. Maknanya kenapa? Sebab dia bertayamum sebab ada keperluan. Sebelum masuk waktu tak ada keperluan lagi. Jadi sebab itu disebut di sini syarat yang ke-9, tayamum hendaklah dilakukan setelah masuk waktu solat. Dalam matan Arab disebut wa ayyakuna tayammumu ba'da dukhulil waqti. Tayamum hendaklah
berlaku selepas masuk waktu. Jadi setiap solat ada waktunya. Kalau kita sembahyang fardu, maknanya kita tunggu azan dulu. Kita nak sembahyang jenazah, maknanya bila kita boleh tayamum? Setelah jenazah selesai dimandikan dan selesai dikafankan. Kalau dia masih belum dimandikan, kita tayamum siap-siap, tak sah tayamum kita, sebab kita tayamum dengan niat nak solat jenazah. Tayamum dengan tujuan nak solat istisqa, solat minta hujan. Okey, bila waktunya? Bila kita keluar ke padang. Main kalau dia buat pengumuman, insya-Allah besok pukul 8 pagi kita akan bersama-sama ke padang, kita akan solat istisqa. Air tak boleh nak banyak. Jadi kalau malam, besok pukul 8, malam ni dah tayamum, tak boleh lagi sebab tak masuk waktu lagi. Habis bila? Masa dia nak keluar tu. Masa dia nak keluar ke rumah, masa tu lah dia bertayamum. Ataupun masa dia sampai kat sana tu, baru dia bertayamum. Jadi setiap solat ada waktunya, maka hendaklah tayamum dilakukan setelah masuk waktu bagi solat tersebut. Dan syarat yang ke-10, syarat yang terakhir, orang yang bertayamum hendaklah bertayamum untuk setiap kali ibadah fardu ingin didirikan. Dalam teks Arab disebut wa ayyatayammama likulli fardin. Orang yang bertayamum hendaklah bertayamum untuk setiap kali ibadah fardu ingin didirikan. Jadi setiap satu tayamum untuk satu ibadah fardu dan boleh pelbagai ibadah sunat. Sebab tu sebagai contoh, kalau satu orang katakan dia bermusafir, dia nak sembahyang jamak, dia nak bawa satu waktu solat ke suatu yang lain, nak buat jamak takdim atau jamak takhir. Biasa kalau kita berwudu, kita ambil wudu, lepas tu kita sembahyang jamak, sembahyang zuhur 2 rakaat contoh, atau lepas tu kita sembahyang asar 2 rakaat. Tak adalah pula setiap kali berwudu, setiap kali sembahyang kita nak berwudu. Tetapi dalam isu tayamum, bila kita nak sembahyang jamak, boleh, tak ada masalah. Tetapi setelah masa kita nak sembahyang zuhur contoh, kita nak buat jamak takdim, kita sembahyang zuhur, kita tayamum dulu. Lepas habis sembahyang zuhur, kita nak sembahyang asar, kita kena tayamum sekali lagi. Bahkan para ulama kita kata, khatib dalam sembahyang Jumaat, dia wajib berwudu. Tak sah khutbah kalau khatib tak berwudu. Kalau dia sedang berkhutbah, tiba-tiba batal wudunya. Kalau sewaktu dia berkhutbah tu, dia tengok rukun semua dah selesai, tak boleh dia turun-turun lah. Udahlah kita, mohlah kita sembahyang. Sebab dia tengok rukun semua dah okey dah. Tapi katakan rukun tak selesai semua lagi, dia kena berwuduk sekali lagi, dan dia mula daripada awal khutbah dia, iaitu dia datangkan semula rukun-rukun khutbah. Okey, maknanya itu kalau ada air. Kalau air tak ada macam mana? Maknanya dia kena bertayamum sebelum berkhutbah. Sebab berkhutbah adalah wajib berwudu. Bila air tak ada, dia pun bertayamum. Habis dia selesai berkhutbah tu, dia pun turun nak sembahyang Jumaat. Dia nak kena buat apa? Dia kena bertayamum sekali lagi. Dia kena bertayamum sekali lagi untuk dia mendirikan solat pula. Makmum sekali tayamum je lah. Makmum sekali tayamum. Cuma dibincangkan juga di kalangan para ulama, kalau si imam tu masa nak berkhutbah, lain kali dia tak jadi nak berkhutbah, padahal dia dah bertayamum untuk tujuan berkhutbah. Dia dah tayamum, dia nak naik-naik, orang kata, Mam bukan hari ni khutbah, imam minggu depan, hari ni orang lain. Oh ya ke? Udah, macam mana ni? Kata para ulama, tayamum yang dia nak lakukan peringkat awal untuk tujuan khutbah tu, cukuplah tayamum tu untuk mendirikan solat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Tawaf. Dalam ibadah tawaf wajib untuk kita berwudu. Bermaksud kalau satu orang dia katakan melakukan umrah, kalau dia ada luka sewaktu dia bertawaf, bukan isu. Ambil contoh tawaf tadi lah. Okey, orang yang bertawaf wajib berwudu. Tiba-tiba air tak ada, katakan air tak ada, jadi dia nak kena buat apa? Dia kena bertayamum sebelum bertawaf. Sedang dia selesai tawaf, azan.
nak sembahyang, tayamum sekali lagi untuk azan. Jadi begitu melainkan kalau ya, begitu keadaannya. Cuma dia tidaklah setiap kali pusingan dia kena bertayamum. Sekali tayamum untuk ketujuh-tujuh pusingan. Untuk sa'i tidak perlu kepada tayamum, sebab sa'i tidak disyaratkan berwudu. Kalau batal, dia sedang bertawaf, pada pusingan ketiga batal wudunya. Kalau dia batal wudu, pada keadaan biasa kalau ada air, dia ambil wudu, disambung tayamum, dia sambung tawaf. Kalau tak ada air, dia dah tayamum mula-mula. Lepas tu dah elok selesai pusingan ketiga, masa dia berdepik Allahu Akbar, masa dia seronok nak masuk ke empat, udah diteram macam mana tak? Dia kuat takbir, udah sekali keluar angin depan Hajar Aswad tu. Dia nak buat macam mana? Dia kena pergi pula lah keluar daripada masjid. Sebab di dalam masjid nak cari debu payah. Dia kena keluar, air tak ada katakan. Jadi dia kena bertayamum, dan dia kena buat apa? Dia sambung pada pusingan yang keempat. Dia bukan macam semayang lah. Semayang tak boleh buat begitu. Tengah rakaat ketiga, tadi saya nak angkat takbir, dah angkat takbir, baru teringat la ilaha illallah, tadi tak ada wuduk. Baru teringat. Wuduk tak ada lagi. Udahnya saya keluar. Itu tak apalah, tak start lagi. Katakan tengah semayang, elok ada wuduk, rakaat kedua batal, saya pun keluar contoh ambil wuduk, lepas tu angkat takbir balik untuk rakaat kedua ke? Tak, kena mulai daripada awal. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Silakan Ustaz. Satu soalan dia menarik soalan ni. Dia ni isu tak ada air ni. Dia dah tawaf pusingan tiga pusingan. Dia bertayamum untuk tawaf. Maknanya nak sembahyang nanti dia kena tayamum sekali lagi. Tiba-tiba masuk waktu. Bila masuk waktu, orang pun berhenti tawaf untuk melakukan solat. Dia pula kena buat macam mana? Dia kena keluar mencari debu. Kalau dia dapat debu sihat-sihat, tak apalah. Dia pun bertayamum untuk solat. Lalu dia pun solat. Habis solat, adakah dia kena bertayamum sekali lagi? Ikut kefahaman apa yang saya faham, tak perlu. Sebab tayamum dia mula-mula itu masih boleh diselesaikan untuk tawaf. Sebab tak disyaratkan tawaf mesti segera buat. Tak ada masalah kita selang antara pusingan pertama, kedua, ketiga tu, di tengah-tengah tu kita buat benda lain, tak ada masalah. Walaupun yang afdal dia buat segera. Tapi kalau macam isu solat, memang kita akan berhenti untuk semayang. Jadi dalam isu ini, lepas dia semayang, dia tawaf tu sambung je. Dia tak tayamum ke? Tayamum yang mula-mula tak terbatal lagi. Tapi kalau tak terbatal, kenapa nak kena tayamum sekali lagi? Sebab untuk fardu yang keseterusnya. Itu yang saya fahamlah daripada konsep. Tapi secara amanahnya saya tidaklah mendapatkan jawapan ini daripada kitab. Tapi berdasarkan konsep satu ibadah, satu tayamum, maknanya kalau ikut kefahaman ini, dia akan jadi seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Cuma kalau apa yang tuan-tuan dengar ni tiba-tiba bersalahan pula dalam kitab, boleh maklumkan untuk saya cuba rujuk semula. Okey, terima kasih. Jazakumullahu khairan. Alhamdulillah, selesailah kita mempelajari ke 10 syarat tayamum. Jadi besok kita akan masuk, malam esok kita akan pergi kepada fardu tayamum. Di sinilah maknanya kita akan nak praktikal pun malam esok lah. Kita akan cuba praktikal kot macam yang Pak Tam Syari cadangkan. Kita praktikal. Nanti saya pun cubalah cari mana-mana debu untuk kita semua praktikal. Cuma debu tu tak boleh nak buat apalah, sekadar orang kata apa, berlakon je lah. Sebab sembahyang tak sah juga, sebab air ada kan. Dan saya Alhamdulillah sihat, macam kita semua sihat, jadi tak perlu bertayamum. Jadi ala kulli hal, besok kita akan melihat cara-cara bertayamum dengan merujuk kepada tajuk yang seterusnya, faslun furudut tayammumi khamsatun. Syarat fardu tayamum, iaitu rukun-rukun tayamum ada 5. Jadi besok kita praktikal terus lah, kita praktikal terus.
Dan besok kita pun akan, kalau ada rezeki, kita lihat terus perbahasan perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Jadi saya jangkakan besok kita akan baca daripada muka surat 40 sampai ke 43. Kemudian dalam pertemuan akan datang, masa 2 minggu lagi, kita nak sentuh satu masalah khusus, iaitu isu al-mashu 'alal jabirah, sapuan ke atas simen ataupun ke atas plaster. Kalau seseorang itu diuji sakit, ini mungkin kita mesti tahu, macam kata Pak Tam, Allah yajazil khair, kita kena tahu perbahasan ni. Sebab satu hari nanti mungkin kita diuji Allah dengan ujian tak mampu berwuduk dengan sempurna kerana mungkin muka kita ditampal plaster, ataupun bukanlah sakit teruk ambil apa contohnya, tiba-tiba masuk air, lalu terpaksalah benda tu ada kat situ, dan di stapler di selotip je begitu. Jadi kita berwuduk tak sempurna. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Dan saya insya-Allah dalam pertemuan, tapi kita habiskan dulu teks kitab Safinatun Najah, kemudian kita ambil satu hari khusus untuk kita bincang tentang tajuk sapuan ke atas simen, ke atas balutan di tangan atau di bahagian badan. Kerana perbahasan ini tak didatangkan dalam kitab Safinatun Najah, tetapi ia penting untuk kita ketahui kerana kita akan memerlukannya sewaktu tiba saatnya. Moga-moga Allah memberikan kepada kita kesihatan yang berpanjangan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Jazakumullahu khairul jazak. InsyaAllah besok malam, tuan-tuan standby lah dengan debu-debu. Debu-debu yang pastikan debu yang bukan bercampur dengan benda-benda yang debu jalan seram juga. Kita di Bougainville ni banyak kucingnya. Takut debu tu bukan debu, hakikatnya lain pula. Udah lain pula, saya rasa semacam je. Udah satu roja pula saya nanti. Elok je saya cari debu saya lah. Tuan-tuan pakai debu tuan-tuan, jangan pakai debu saya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tangguhkan dengan sama-sama kita berselawat ke hadrat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama كرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.